Yang tu sebenarnya konsep 7 to I. So memang itu dah lama dah dilaksanakan lah. Cuma kita tak rebranding sebagai WBL lah, kita pakai 7 to I. Tapi lebih kurang sebenarnya. Yang tu dah lama lah berjalan. Dah ada kohort yang bergraduan lah. Cuma untuk pelaksanaan WBL, yang first adalah rail tadi yang diikuti oleh program-program BTEC. So secara general inilah struktur pengurusan dan pentadbiran WBL di UTHM, yang mana kami di pusat ni, so kami dari segi jaga kualiti lah. Jadi kualiti maksudnya kami kembangkan beberapa garis panduan, contohnya kita bangunkan garis panduan WBL. So sekarang saya berhubung dengan Cik Akmal. Cik Akmal di FPTV sedang membangunkan modul WBL tapi untuk pelajar. So nanti mungkin kami akan berbincang balik lah. Sebab modul untuk pelajar ni kami akan bekalkan pelajar dengan satu kalau kita masuk program kan kita pergi macam manual kan, manual nak pergi ke industri. So kita akan bangunkan satu manual pelajar. So dalam tu pelajar tak faham lah apa dia punya tanggungjawab, apa dia punya peranan dan sebagainya lah. Dalam tu dia akan dibekalkan dengan modul pelajar. So saya difahamkan modul pelajar tu masih dalam pembangunan. InsyaAllah sebelum pelajar pergi bulan 9 ni, insyaAllah kita akan siapkan bulan 8 Cik Akmal benda tu kita akan sedang dalam proses pembangunan lah. So, kita nak bangunkan benda tu. Right. Dari segi lagi satu, kita juga di pusat pembangunan ni, kami juga membantu fakulti dari segi merangka rubrik penilaian, pentaksiran instrumen penilaian. So kita telah beberapa berbengkel untuk membangunkan instrumen. Kalau kita tengok dalam WBL, ada banyak jenis kaedah pentaksiran yang boleh dilakukan. So kita dah bangunkan setiap jenis pentaksiran yang dinyatakan contoh dalam garis panduan MQA, dinyatakan contohnya beberapa penilaian tu. So kita bangunkan setiap penilaian tu dengan rubrik-rubrik yang berbeza-beza. Contohnya kalau subjek A dia nak gunakan projek punya pentaksiran. So macam mana kita nak nilai projek tersebut? Bersama dengan rubrik untuk universiti punya part dan juga rubrik untuk industri punya part. So dalam satu lagi dalam sekarang untuk dalam pipeline kita adalah untuk melatih siapa? Bukan melatih staff kita lah, staff UTHM, tapi melatih wakil industri bagaimana mereka boleh melakukan pentaksiran mengikut kita punya persetujuan lah. Okay. So kita nak memastikan bahawasanya bila pelajar ni pergi ke industri, so dia akan menilai dan menjawab kepada hasil pembelajaran. Okay. So ini adalah pengurusan pengurusan WBL amat penting. Okay, saya boleh simpulkan pada 4 komponen ni lah. 4 komponen ni, yang pertama kita perlu wujudkan satu jawatankuasa yang jelas macam saya tunjukkan sebentar tadi. So kita ada hierarki, apa peranan-peranan setiap PTJ yang terlibat, sebagaimana skop tugas mereka agar tidak timbul konflik lah. Kita tak nak nanti timbul bila kita laksanakan ada timbul isu dan sebagainya. So kita siapkan peringkat awal-awal, kita dah jelas clear apa peranan dan skop tugas bagi setiap PTJ dan peranan individu-individu yang terlibat. Okay, seperti cakap tadi, yang kedua adalah garis panduan WBL modul pelajar. So dalam ni ada beberapa kandungan lah. Yang pertama adalah pendaftaran, persediaan, penilaian dan juga peraturan akademik. Yang seterusnya kita juga menekankan tentang keselamatan dan kesihatan semasa pelajar berada di industri. So dalam tu akan ada diterangkan tentang peraturan am dan ada juga menerangkan tentang insurans dan tanggungan. Sebenarnya kita meletakkan pelajar kita di industri, so kita nak cuba mengurangkan risiko lah. So mengurangkan risiko ataupun sekiranya pelajar berlaku kemalangan ataupun kecederaan semasa berada di industri, so bagaimana mereka boleh menggunakan insurans ataupun nak buat rawatan di klinik kan. So kita ada satu kita panggil insurans berkelompok lah. Dan juga semasa menanami MOU bersama pihak industri dicadangkan. Okay, kalau boleh kalau industri sanggup untuk memberi some portion kepada sumbangan terhadap insurans ni lah. So kalau apa-apa berlaku, so insurans dapat cover lah kita punya pelajar semasa mereka berada di industri. Okay. So kita juga menerangkan bagaimana untuk merekod semua aktiviti-aktiviti pelajar dan juga kita juga ada menerangkan bagaimana sekiranya ada berlaku permasalahan untuk pemindahan lokasi dan juga pemberhentian latihan lah. So perkara-perkara ini jelas dinyatakan dalam garis panduan. Dan yang paling penting sekali sebenarnya adalah bila kita melakukan satu program akademik adalah mengenai dengan sistem pengurusan kualiti.
Okay, sistem pengenalan kualiti. So untuk itu sebenarnya kita dah pada peringkat awal kita melakukan penaliarasan. So untuk makluman semua sebenarnya kalau WBL ni kalau kita boleh katakan champion WBL di Malaysia mungkin Politeknik lah. Politeknik dah lama melaksanakan WBL. Tu WBL di Politeknik mungkin dah start 2015, 2014 saya rasa lah. So kita juga telah membawa fakulti FTK, especially FTK, dia pergi ke Politeknik untuk melihat bagaimana WBL dilaksanakan di Politeknik. Okay. Dan seterusnya kita akan membuat audit dalaman lah. Ini macam biasalah untuk memastikan kita punya program akademik sentiasa berada dalam keadaan yang baik dan relevan. So kita akan buat audit lah secara dalaman. Itulah secara general bagaimana pengurusan WBL di UTHM. Okay, Wan? Okay, Wan Faizal. Okay. Terima kasih Dr. Salah. Kalau di peringkat fakulti pula macam mana, Wan? Oh, kita mau tanya fakulti tu ke? Fakulti, kembali. Tengok dah, kita tengok fakulti pula. Nakal dia. Okey. Di peringkat fakulti, macam tadi kalau tengok Dr. Salah punya slide, yang sebelum tu, memang di peringkat fakulti, di Fakulti Pendidikan Teknikal Vocational lah kita cakap kan, sebab TEK kan, kita ada ketua jabatan lah, macam biasa ketua jabatan tu di bawah Dr. Bakri. Tapi untuk WBL ni memang Cik Radin, kita letak Cik Radin dilantik untuk menyelaras semua aktiviti WBL di semua program. Tapi bukan bermaksud dia buat kerja, dia koordinator. Bila koordinator, di bawah kami ada lantikan fellow industri. Kan? Ada 10 orang fellow industri. Fellow industri kami ni memang orang industri. Kan? So memang mereka lebih aware dan tahu dan masak. Bukanlah kami pensyarah tak tahu, tapi memang kami bagi platform pada orang yang betul supaya dia approach orang yang betul. So di bawah penyelaras WBL itu Cik Radin, ketua program akan buatlah persediaan dan preparation yang sepatutnya dari sudut penyediaan study guide, modul. Dia ada banyak session tau sebenarnya, Wan Faizal. Yang paling penting di sini adalah pertamanya preparation document. Preparation documentation ni maksudnya adalah bagi setiap kursus yang ada ditawarkan di industri WBL tu, dia kena kita siapkan dia punya modul dan ataupun study guide. Kami di sini panggil study guide. Kenapa kami cakap study guide? Sebab study guide tu macam lesson plan lah bagi pembimbing di industri, kan? Bila dah ada benda tu, kemudian dah ada assessment tu punya rubrics, dah kita dah buat mapping, kemudian barulah kita at the same time juga kita akan buat approach kepada industri. Bila cakap pasal approach tadi, bila Dr. Salah cakap tadi, kita ada banyak mekanisme sebenarnya. Satunya dari sudut networking, tadi kita ada MOU dengan ada Prasarana kan. So Prasarana is a big company, bawah Prasarana dia akan bagi nama-nama kat situ. Same goes to us. Kita ada dua cara, sama ada kita dapatkan nama-nama industri yang dah ada MOU dengan UTHM, kita mappingkan dengan program-program yang ada dekat ni, kemudian kita cari juga yang baru yang bersesuai dengan program. Itu di peringkat fakulti, saya rasa kami so far tak ada masalah kerana kerja-kerja ni memang di bawah skop dan tugas bidang masing-masing. Cuma penyediaan tu memang di bawah program dan di bawah expertnya masing-masing lah. Itu di peringkat fakulti. So jelasnya di peringkat fakulti, penyelaras WBL merupakan orang yang paling penting setelah ni daripada ketua jabatan. Ketua jabatan dia make sure everything in order. Tapi Encik Radin, dia memang kerja dia, sebab tu dia overlapping kerja dia. Dia penyelaras LI, penyelaras WBL dan juga person in charge bagi fellow industri, fellow hubungan industri. Sekarang dah tukar nama ICRC ke ICC? ICRC kan? ICRC. ICRC. So industry center and community relation. Community relation center. Okay. Dia pusat hubungan industri. Kalau kita tengok kat sini pengurusan industri tu, itulah dia ICRC. Okay. So Cik Radin akan liaise dengan pengurusan industri ni banyaklah sebab dia orang yang paling penting. Dia macam orang medium bagi kami. Apa-apa kita kena laporkan pada dia juga. Sebab kita tak nak nanti kita buat MOU dengan MOU dah ada kat dalam
dalam sistem database. dalam sistem database. Itu yang penyelarasan tu paling penting. Tapi yang paling penting, jawatan kuasa di peringkat fakulti kena clear. Tadi kita ada jawatan kuasa di peringkat universiti. Di dekat fakulti pun kena ada jawatan kuasa WBL di peringkat fakulti. Supaya nampak jelas susu galu siapa yang kena buat apa. Itu yang paling penting lah. Tapi penyelaras tu peranan dia lah. Sebenarnya orang yang sama juga, ketua program tu pun ahli jawatan kuasa kepada WBL di peringkat fakulti tu juga. Menjawab Dr. Faiz, Wan Faizal. Okey, nak tanya untuk penyelaras WBL ni, kita nak faham dari segi governance dia tu, dia akan melaporkan kepada siapa? Ketua program ke ataupun ketua jabatan? Ketua jabatan. Oh, akan melapor kepada ketua jabatan lah. Ya. Okey, so Tapi at the same time, dia kena laporkan juga yang dekat atas tu tadi, yang Dr. Salah tunjuk tadi tu. ICRC, akademik. So data tu memang Dr. Salah cakap dia orang tak simpan. So bila dia minta, Dr. Salah akan minta daripada penyelaras WBL di fakulti. Betul Dr. Salah? Betul. Ya, betul. Okey. Dah boleh tukar department ni. Macam contoh sekarang Encik Faizal, contohnya sekarang program rail kan, dia nak pergi pelajar akan melakukan WPL pada bulan September. So sekarang pusat kami meminta kepada program untuk menyediakan time frame. Sekarang dia akan table out kan apa perancangan untuk fakulti ataupun program untuk memastikan pelaksanaan WPL dapat dilaksanakan dengan terancang lah. So sekarang dia dah bekalkan kami dengan dia punya timeline lah perancangan dia. So bila pelajar berdaftar, so bila assessment, bila penilaian dan sebagainya, apa aktiviti semasa sepanjang WPL tu dia telah bekalkan kepada kami. So kami akan review kita akan bagi cadangan lah, ataupun sekiranya ada cadangan lah saya akan bagikan, dan kalau dah approve barulah benda tu akan diimplement. Mungkin saya boleh share sikit bantu Dr. Salah untuk perancangan tu. Ini yang dimasukkan oleh Dr. Salah tadi tu. Dia kena ada perancangan. Kalau tak ada perancangan ni kita tak boleh buat kerja lah kan. So setiap program kena ada perancangannya. Di Fakulti Pendidikan Teknikal Vocational, Ketua Jabatan dan Penyelaras akan duduk bersama, dia merancang bersama-sama KP apa yang kena buat. So kita boleh nampak kat sini, saya tengah share ni, boleh nampak kan? boleh. Saya besarkanlah kot. Kalau tak nanti dia tak. Okay. So kalau tengok kat sini, perancangan pelaksanaan WPL BTEC UTHM yang dekat FPTV, sebenarnya FTK pun ada satu program tu pun sekali lah kan. Kita tak tinggalkan dia, cuma different fakulti je. Pada Jun ni kita buat modul WBL. Yang saya cakap tadi, modul WBL tu termasuklah pelajar punya modul tu yang kita tengah bangunkan, study guide dan rubrik penilaian. Kita ada lagi satu, kita tengah buat sistem EWBL. Pada bulan Jun dan Ogos ni, itu yang kita orang target tu, berdasarkan list-list yang Cik Radin tunjuk tadi tu, kita akan buat signing MOU lah bersama mereka. Tapi before heading to MOU punya perjalanan tu untuk program tersebut, kita setiap program tu dia dah buat engagement dah. Engagement tu bukan sekali, saya cuma nak emphasize lah betapa sebenarnya nak engage dengan industri ni bukan mudah. Ada yang certain program 3 kali, 4 kali baru dia bersetuju untuk buat MOU. Ada yang serendah LOI pun. Okay. Ada certain program 2 kali dia dah on. Okay, tak ada masalah. It depends on the mechanism macam mana kita nak persuade industri untuk involve this kind of program WBL ni. Cuma saya nak ingatkan kat sini, sebenarnya program BTEC ni, WBL ni, sebenarnya kita pun dah tercluster dalam TU2I juga punya brand, sebab kita ada LI setahun 6 bulan dan WBL 6 bulan. Sebenarnya mapping TU2I tu, betulkan saya kalau saya salah, dia punya 1 tahun di industri tu dah melengkapi syarat TU2I tersebut. Okay. So itu MOU lah pada bulan Jun dan Ogos. So Julai kita rancang nak buat pemindahan silibus semula sebelum mereka nak pergi pada Februari 2022. Pada bulan Julai ni kita nak tengok balik subjek yang dekat industri tu. Kursus yang ditawarkan dekat industri tu kita nak tengok pemunian, kerana kita dapati
Silibus tersebut perlulah tidak terlampau spesifik. Contohnya saya ambil aircon lah kan, saya suka ambil subjek bidang aircon. Dia kena buat sistem maintenance for split unit. Patutnya dia tak boleh cakap split unit. Dia kena tukar sistem maintenance for HVAC. Jadi lebih general. Mana-mana company yang ada offer kepada aircon, dia tak adalah kalau company tu tak ada split unit, masalah lah dia. So budak tak boleh buat. So kita kena lihat kepada konteks kursus tersebut yang nak dijalankan di industri tersebut. Kena lebih generalize tapi tidak terlampau mengikat industri sampai dia tak boleh nak perform. Ya, ingat industri adalah pembimbing. Dia membimbing, dia coach, dia buat pentaksiran, dia buat pemantauan. Theoretical part still kita kena buat, iaitu pensyarah. Pensyarah akan ada jadi penyelaras kursus lah nanti So ada dua benda perbezaan kat sini. Di UTHM dia ada penyelaras WBL dan dia ada penyelaras kursus. Kursus yang WBL yang dekat industri tu pun dia ada penyelaras dia, iaitu pensyarah lah. Kan? So itu yang kita nak buat pada bulan Julai ni lah. InsyaAllah ni yang Dr. Bakri dengan tim dah plan. Dan pada Julai dan Disember 2021, since like kita dapat feedback daripada industri yang industri tak nak banyak sangat borang-borang ni. Dia kalau boleh nak, kalau ada 8 borang dia nak 2 borang je. So what we try to do, we try to simplify dan kita gunakan leveraging teknologi yang sedia ada, kita bangunkan sistem EWBL. So sistem EWBL ni lah kat situ lah ada assessment dia, report dia, login dia, apa semua dia boleh masuk dalam tu. Mungkin yang EWBL ni bukan kita ada peruntukan juga kita boleh bangunkan sistem ini Benar. Benar. Ya, betul. Benar Dr. Faizal. Dr. Salah pun dah aware kan, Dr. Salah kan dengan steady peruntukan sebanyak 125,000, total 250 tak silap saya. Dia ada satu latihan, satu lagi pembangunan ni lah kan. So kita boleh pakai duit tu untuk bangunkan sistem EWBL ni, which is sepatutnya kita capping lah on that kan, dengan keadaan COVID lagi. Semua intern adalah sistem ni. Sepatutnya lah. Tapi it depends on the governance. Again, saya cakap dengan Muhammad Faizal, jelas setiap universiti governance dia berbeza kan. Mungkin dia melihat dari sudut perspektif berbeza. Tapi bagi kami di UTHM, kita try to cap as much as leveraging teknologi. Itu untuk bulan Julai dan Disember. Pada yang masa juga yang sama juga, kita Julai dan Disember tu kita tengah kena ready untuk akreditasi MBOT 02. Sebab yelah pelajar dah masuk tahun ketiga kan. So kena standby lah benda-benda yang lain tu yang kita kena jawab pada apa yang kita dah submit pada MBOT dan juga MKA lah. Dan pada Ogos 2001 modul TOT yang ni kita akan berikan kepada buat training bersama dengan pembimbing industri. Ini yang plan lah. Macam Dr. Salah cakap, plan ni penting sebab di peringkat CAD dia nak melihat macam mana pelaksana boleh melaksanakan apa yang telah dibangunkan secara umumnya di UTHM tersebut. Sebab dia orang nak tengok pada kualiti kan. Dia tak, yelah itulah tanggungjawab mereka. Okay. So I think mungkin saya boleh berkongsi, Cik Radin pun boleh berkongsi, sebenarnya ini antara industry advisor yang kita dah ada kan, yang di fakulti FPTV. Contohnya boleh nampak lah kalau macam untuk multimedia kreatif, kita BDF ni adalah bidang ni lain, bidang bukan BTEC tapi dia boleh capping juga. Monster untuk yang apa ni kita ada Siemens, untuk yang program BTEC food service ada Domino's Pizza, kita lantik pun tengok dia punya position pun, which is kita kena, yang paling penting kena lantik seorang penasihat industri daripada industri yang betul-betul reflect kepada program kita. Dia boleh banyak bantu kita sebenarnya. Sebab tu saya dapat Domino's Pizza tu. Ini antara lah yang you boleh nampak TWI and everything lah. Okey, saya nak juga buka juga kepada yang lain-lain. Peserta kau ada apa-apa persoalan, bolehlah nak interrupt ataupun nak bertanya direct. So saya rasa tak ada takut terlepas lama sangat, takut lupa nak tanya. Betul. Saya boleh kita boleh open for Q&A. Tak ada masalah. Ada tak apa-apa soalan setakat ni lah? Lantikan industry advisor. Okey, sekejap saya tengok.
Kalau dekat ruangan chat ni ada Encik Muhammad Zuhairi bin Sulaiman. Lantikan industry advisor tu ada allowance ataupun tak? Okey, setakat ini kita memang tak ada bagi apa-apa allowance. Lantikan industry advisor. Sekejap Cik Akmal, boleh saya tengok slide tadi? Slide tadi dekat dalam slide ni tak ada lantikan industry advisor, tapi saya akan share lagi satu slide. Sekejap Yang bukan, yang tu IAP ke apa? Kalau IAP advisory panel. Kalau IAP ada allowance kan? Okey, di TSM kami ada allowance lah untuk IAP tu. Cuma terhad kepada beberapa orang sahajalah. Contohnya untuk satu program mungkin 3 orang atau 4 orang sajalah maksimum. Mereka boleh melantik, tapi yang dibayar allowance hanya 3-4 orang tu saja. Yang lain tu tak ada allowance lah. Contoh kita nak lantik rakan-rakan kita kan. So dia mungkin dia datang untuk beri kuliah ke, ataupun terlibat semasa pembentukan PSM ataupun masa LI kita jadikan dia sebagai evaluator. Itu boleh bayar. Itu boleh bayarlah secara ikut one off ikutkan dia punya task lah kan. Tapi kalau yang IAP tu secara tetap tu hanya 3-4 orang sahaja untuk satu program. Kalau nak cover semua satu program ramai-ramai, kita tak ada kemampuan lah kan. Untuk yang coach industri tu, kalau ikut betul coach industri jadi lantikan industry advisor. Industry advisor, lantikan maknanya IAP tu memang ada bukan allowance, dia one off lah macam tadi penasihat industri tadi tu kan. Contohnya CEO kami punya penasihat industri Dr. Puan Asfal Linda Hassan daripada Domino's. So kalau ada aktiviti, setiap kali datang dia dapat ada satu amount lah kan. Amount tu dah ada dalam dia punya, dalam lantikan dia tu ada tertakluk pada aktiviti apa benda tu semula. Itu bajet daripada bajet fakulti dan bajet universiti, bukannya bajet daripada WBL tu. Clear Saya rasa okey ke? Ya. Ya, Cik Adizul. Tadi Prof Rizal ya. Dengan Dr. Salahuddin dan juga Dr. Radin, terima kasih banyaklah bagi talk kat kami ni. Soalan saya ni, saya tertarik bila tengok Dr. Salahuddin punya penglibatan kami di Unimap ni. Ada satu center dipanggil LEAD, dia lebih kepada untuk provide training lah, academic training semua. Tapi setakat ni lah kurang penglibatan mereka. Bukan kata mereka salah, tak. Kurangnya penglibatan mereka berkenaan dengan hal-hal Tibet ni. Jadi kalau di UiTHM, kalau salah betul, kerana saya nampak penglibatan pihak Center Academic Training ni begitu agresif lah, bersama bukan sahaja dalam melibatkan training untuk engineering punya program dan juga untuk Tibet punya program kan. Macam mana boleh cerita lebih detail tak supaya kami boleh tambah baik? Sebab setakat hari ni untuk Tibet lah, kita ada selain daripada fakulti yang memang bekerja keras, kita ada orang Faizal lah Tibet, dan juga kita ada Academic Management Center yang bekerja, dan juga penglibatan saya tengok ni penglibatan macam CIGC lah, industri punya center kan. Itu antara yang kami rasa di Unimap agak kurang lah. Mungkin kami boleh tambah baik lah, kalau boleh bagi pandangan lebih detail supaya kami boleh sampai dekat berbahagian TNCAA, supaya kami boleh perkasakan lagi lah fungsi masing-masing tu supaya boleh bantu dalam keadaan kapasiti yang terbaik lah, terutamanya untuk WBL lah, program-program BTEC kita ni. Sekian, terima kasih. Itu salah punya part tu. Memang kalau saya jawab salah tu. Sila Dr. Salah. Boleh juga apa, tak ada masalah. Okey, terima kasih kepada PM IR Dr. Rizal. Okey, sebenarnya kami di THM, kami center lah, especially di center CAD ataupun panggil Center Pengembangan Kontrol Akademik dan Latihan ni. Kami melayan semua program sama rata. Sebab kami di THM, kami ada bukan hanya ada program BTEC, kami ada program teknologi kejuruteraan, kami ada teknologi, sains dan perusahaan, dan ada PPUK lah yang mengawasi program COCO. Okay. So kalau tengok kan, kami memberi layanan semua sama, sebab kami berpendapat semua program yang ditawarkan di THM menyumbang kepada institusi lah kan.
So setiap pencapaian yang diperolehi ataupun pengiktirafan yang dapat diperolehi oleh setiap program akan menyumbang kepada institusi. So that's why walaupun program BTEC ni baru saja diperkenalkan, okay, yang mana kalau tengok pun program BTEC diperkenalkan pada tahun 2018 Ahmad, yang mana untuk cater program pelajar lepasan college dan DBM dan KMN. Tapi kita memberi layanan yang samalah, yang mana program ni sama penting lah dengan program-program yang lain. Okay. So sebenarnya mungkin saya boleh bantu Dr. Salah. Sebenarnya kalau Prof. Ruzizam tanya tadi, saya kena buka kamera lah. Sebenarnya kalau Prof. Ruzizam tanya tadi, macam mana UTHM buat benda ni. Satunya governance dekat UTHM, regardless of anything, kami memang centralized. Sebab kalau kami nak buat apa-apa, kami akan refer dulu pada CAD. Di peringkat jawatan di bawah pejabat TNCA, ada banyak unit yang report pada bawah TNCA. Contohnya STIGO, CAD. CAD is the main pada saya sebab dia core business, akademik. Kan? Akademik ni dia pantau semua benda. Kan? Lepas tu kita ada pusat hubungan universiti dan industri. Tapi pusat hubungan universiti dan industri ni di bawah TNCPI. Kami cap juga dengan dia sebab itu peranan dia. Kami faham peranan masing-masing tu. So kita collectively work together. That's why jawatan kuasa di peringkat universiti tu penting. Sebab tu tadi Dr. Salah cakap, bagi nampak jawatan kuasa ni siapa lead, jawatan kuasa WBL siapa yang perlu terlibat dalam WBL ni. So katalah ICRC di UTHM hubungan universiti kena masuk, CID kena masuk, kemudian fakulti kena masuk, lepas tu ada bahagian penempatan kena masuk, kan. So dia nampak clear kat situ lah. Apa yang kami mungkin boleh cadangkan dekat Unimap, mungkin melihat kepada peranan Dr. Salah peranan setiap di universiti tu supaya boleh bekerja bersama, diletakkan di bawah satu jawatan kuasa. Jadi mungkin boleh buat macam tu lah, Prof. Kalau jawapan saya betul lah, saya tak pasti. Dr. Salah mungkin. Terima kasih Dr. Yalah, kami entiti yang macam ada kat UTH ni kami ada. Cuma mungkin sebelum ni, sebelum datangnya WBL ni ataupun yang seumpamanya lah, kami melihat peranan tu dalam Unimap dah cukup. Tapi bila dah melibatkan pihak luar, industri semua, kita tak maulah macam pihak program seni yang berhad secara runcitnya pergi macam tadilah. Dah ada MOU dah, dia kata misalnya. So benda tu jenuh lah program nak pernah pergi menghadap sana sini semua. Jadi itulah kami nak nampak di peringkat saya lah, peringkat ANC, bukan saya peribadi, di bawah pusat pengurusan akademik, kita nak melihat supaya walaupun mungkin tak sama struktur, tapi struktur tu berfungsi memudahkan proses. Semua institusi yang di bawah, tak kira lah buat TNCPI ke, TNCA ke, yang merujuk kepada WBL punya execution work, proses kerja tu, termasuklah kami dipanggil lead, jenis-jenis training ni di bawah lead. Yang mana sebelum ni tak nampak lah. Kami nak try to propose satu proses pelaksanaan WBL supaya mudah lah, secemerlang yang UTHM boleh buat lah. Kami nak cuba macam tu lah sebab lagi uban banyak penuh kat kepala dia, kesian. Tujuannya di bawah kami ada dua lah. Kita ada AMD untuk pengurusan pelajar masuk sampai graduate. Kita ada yang bawa Dr. Johari. Dr. Johari ada ni, bawa dia panggil AED lah untuk pemantapan akademik. Dan itulah di pihak saya lah, saya nampak selepas mungkin lepas ni saya dapat info banyak lagi. Kita nak come out dengan satu flow yang jelas. Sebab kita melihat kepada bagaimana dekan, TDA dan juga PR untuk program BTEC ni, bagaimana nak pergi ni, macam masing-masing bawa haluan sendiri. Dia tak seangkatan lah kan. Dan bila melibatkan industri, di satu center ada industri juga kan. Jadi saya tengok cantik lah tadi. Saya pun belajar banyak lah, dengan terutama yang pasal WBL ni lah. Even semalam pun meeting JKNC pun memang mereka highlight lah UTHM ni ke depan lah WBL ni. Kami pun memang menuntut lah ni
Jangan Tahniah lah. Sama Nak bro. share lebih-lebih lagi lah. InsyaAllah. Kalau tak rasa keberatan, bagilah dokumen kat orang Faizal tu, kesian kat dia sikit-sikit. Boleh. 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 Apa? Boleh. Kita kan satu family. Boleh. Itulah kita sama. Tahniah lah. Apa? Kira TNCAA dah pindah ke UTHM dah. Itulah dapat dengar-dengar macam tu. Tu saya kata tahniah dekat Apurul Heroin semalam. Tahniah. Dia kata tahniah. Sikit. Tapi dah salam saya. Terima kasih. Doktor salah garuk kepala lepas tu. Mungkin saya mungkin- mungkin boleh buat kesimpulan sikit daripada apa yang Dr. Zam highlight tadi. Mungkin di peringkat Unimap kita perlu adakan satu jalur ataupun governance. Kita kena finalisekan dulu governance macam mana gerak kerja di peringkat Unimap lah. Dari segi di bawah pejabat TNCAA, macam mana kita nak dapat komitmen daripada bahagian industri, bahagian akademik, bahagian latihan, dan kita letakkan di bawah satu jawatan kuasa khas iaitu pembangunan WBL dan pengurusan WBL ni. So yang tu dulu yang kita kena finalisekan dulu supaya semua orang boleh dapat jelas lah dia punya peranan masing-masing. Barulah kita tak ada redundant. Kita sekarang ni cuba nak, sebab WBL dengan WBL ataupun industri ni agak kritikal dengan industri. So kita pun kalau boleh kita nak cuba tak nak buat kerja dua kali lah. Kita tahu fakulti program nak kena uruskan program lagi tu semua kita faham. So sebab itu kalau boleh kita boleh centralize kan ataupun kita boleh wujud ataupun clearkan dia punya tugasan ataupun peranan masing-masing, saya rasa lebih jelas lah lepas ni. Ya. Kita cuba macam ni lah, kita ni kongsi kan, kita cuba macam mana kita tahu kat mana program akan bekerja berhenti satu level dan satu level lagi pihak lain tertentu macam tu lah, lebih kurang supaya kita nampak. Walaupun secara berterusannya PR akan tengok lah kan. Benda tu tak wujud lagi kat kita ni, kita nak bagi nampak yang tu lah. Ingat kita, kita nanti kita sit down lah. Lepas kawan-kawan kita kat UTHM bagi pendrive. Boleh insyaAllah. Cuma Prof Rizal. Banyak lagi soalan rasanya daripada fakulti ke apa semua. Betul. Kalau macam cuma nak tambah sikit lah tadi. Kalau macam Prof Rizal cakap tadi, sebenarnya bila kami dah tahu macam ICRC yang jaga di UTHM, ICRC ni Pusat Hubungan Universiti dan Industri Community, dia yang jaga MOU apa semua dia jaga. So kita takkan terus pergi industri tau. Kita refer pada dia dulu. Kita refer, ada tak list MOU? Dia bagi kami list MOU yang ada, data yang ada dekat UTHM. MOU, MOA, LOI dan NDA. So daripada situ kita tengok, kita mapping dulu. Oh, ni ada tak company yang sesuai dengan program? Kalau dah tak ada, dah confirm tak ada, baru kita akan minta ICRC bantu kita untuk initiate dengan industri. Sebab itulah peranan Encik Radin kat sini, dia sebagai penyelaras WBL, dia juga sebagai pegawai hubungan industri yang dilantik oleh ICRC di peringkat fakulti untuk membantu program-program itu mendapatkan industri. Okey, Cik Akmal, saya tambah sikit. Okay. Boleh. Untuk proses MOU, LOI dan NDA, okey, biasanya kita di pihak ICRC, okay, dia akan bagi saya satu list of data lah. Maksudnya data ni list of data syarikat, semua syarikat yang dah dimeterai MOU bersama UTHM. Jadi bila semua MOU tu dah dimeterai dengan UTHM, dan setiap syarikat yang dah sign MOU tu ada penyelaras bersama syarikat tu sendiri. Maksudnya siapa yang in charge dengan syarikat tu. Jadi dalam data tu kita boleh tengok, okey, contohlah macam tadi salah satu syarikat yang kita dah MOU tadi ialah syarikat Siemens. Okey, Siemens tu ada juga fakulti lain yang dah MOU bersama syarikat tu, Siemens tadi. Jadi dekat situ kita ada nama pensyarah tu, siapa yang in charge dengan syarikat Siemens tu. So dari situ kita akan contact pada pensyarah tu dan katakanlah yang kita nak buat WBL dengan Siemens juga. So nanti pensyarah tu kita akan berkomunikasi juga dengan pensyarah yang in charge bahagian dengan Siemens tadi tu untuk contact dengan Siemens untuk
perbincangan WBL pula. Mungkin tadi MOU tadi tu perbincangan MOU yang dimeterai tadi tu bukan dalam bentuk WBL. Mungkin kerjasama dengan fakulti tu dalam bidang lain. Tapi bila kita nak tap untuk WBL, kita bersama pensyarah tu, kita discuss dengan pensyarah tu, okay, kita nak jumpa dengan pihak Siemens ni untuk WBL dan kita akan buat perbincangan sekali lagi berkaitan dengan WBL pula. Tapi maksudnya dekat situ kita tak perlu lagi banyak lagi nak buat MOU untuk lain pula. Maksudnya MOU WBL lain pula. Jadi kita tak nak lah macam tu. So kebanyakannya kita akan tak adalah maknanya tidak akan berlaku overlapping dekat situ. Saya nak gunakan ni. So data biasanya kita akan check daripada situ lah. Dan kalau kita nak apa ni buat MOU tu dengan syarikat, biasanya lepas kita dah mula caranya, saya biasanya fellow industri ni kita akan approach dululah. Dia akan bagi tahu saya, okey, syarikat ni dia nak approach macam mana keadaan syarikat tu. Adakah dia tu syarikat mikro, syarikat yang multinational, ataupun tadi tu yang tiga jenis syarikat tu, micro, multinational ataupun dia GLC. Kemudian kita akan hantar email dulu, kita akan approach. Biasanya fellow industri ni dia punya connection, dia ada contact dia dengan industri kan. So dia akan approach dululah. Dia akan approach, kita akan hantar email, official email kepada dia, dan biasanya kita akan tengoklah, kita bagi time frame lah, seminggu atau 2 minggu untuk dia follow up. Bila dia dah follow up, dekat proses tu dia dah akan follow up, biasanya syarikat akan email balik lah, mengatakan kita akan set satu appointment discussion. Lepas tu baru kita akan set lah. Biasanya saya akan attend sekali discussion bersama dengan syarikat itu sendiri. Kita kita discuss, kita bagi tahulah apa tujuan kita. Maksudnya kita akan bagi tahu apa itu program WBL. Sebab kebanyakan syarikat masih lagi tidak familiar lagi dengan work based learning. So, jadi kita akan bagi tahu dengan dia, kita akan bagi penerangan tentang WBL, struktur WBL macam mana, dan juga biasanya syarikat ni dia berminat dengan DTD lah, double tax deduction. Double tax deduction ni dia memang syarikat itulah kita advantage lah bila syarikat join WBL ni. Mungkin dekat sini saya rasa Dr. Faizal pun mungkin boleh mungkin yang lain mungkin familiar lah dengan double tax deduction. Familiar tak? Boleh. Okey, sekejap saya akan share sikit berkaitan dengan double tax deduction. Ini kepada yang akan approach pada syarikat lah. Apa itu double tax deduction tu? Sekejap saya akan share saya punya slide ni berkaitan dengan double tax deduction. Okey, boleh tak nampak ni? Boleh nampak. Nampak Okey. Ini tadi saya terangkan kriteria pemilihan pihak industri. Yang pertama kita kena tengok bersesuaian tak dengan program pengajian lah. Okey, biasanya fellow industri dia akan tahulah bersesuaian tak dengan program pengajian. Kemudian dia mempunyai fasiliti yang bersesuaian, tenaga kerja yang berkelayakan dan mahir. Kemudian dia mempunyai berdaftar dan mematuhi undang-undang lah. Itu yang penting lah. Okey, di bawah Talent Corp, dia ada satu program di mana dipanggil Structured Internship Program. Di bawah Structured Internship Program ni adalah tax deduction calculation. So itulah dia double tax deduction tu tadi di bawah Talent Corp. So mana-mana syarikat yang berdaftar dengan Talent Corp di bawah Structured Internship Program ni, dia layak menikmati double tax deduction tadi tu. Okey. So kita tengok dulu saya akan share sikit berkaitan dengan partnership. Okey. So TVET education provider iaitu UTSM dengan higher TVET dan juga universiti lah, kita provide profession competencies and theoretical application for work integrated learning lah by lecturer. So ini cara kita nak approach lah. Kita akan tengok dari segi curriculum,
dari segi governance, dari segi funding, professional qualification, quality insurance. So inilah kita punya TVET, Industry Education Linkages ni lah, macam mana kita nak link dengan industri. So industri pun akan tahulah apa tugas dia, apa peranan industri ni bila dia buat WBL dengan kita ni. Sebab dia nak tahu juga, biasanya industri ni dia nak tahu apa tugas dia, apa peranan dia bila dia join WBL ni dan apa benefit. Bila kita kata pasal benefit, ini ada benefit dia. Okay, eligible for double tax deduction. So dia mana-mana program yang ada structured internship di mana latihan industri tu berlaku selama 2.5 bulan dan allowance minimum sebanyak 500. Dia boleh apply for double tax deduction. Itu sebenarnya yang ramai yang tak tahu sebenarnya. Bila saya bagi tahu dengan syarikat berkaitan dengan double tax deduction, ini yang dia banyak yang berminat lah nak tahu, sebabnya dia double tax deduction. Okay, saya bagi contoh, kalau double tax deduction ni dia, kalau contoh allowance tadi allowance tadi RM500 kali dengan 12 bulan. So maksudnya 12 kali 5 lebih kurang 6,000. Bila dia double tax deduction, syarikat dia boleh claim sebanyak 12,000 tax deduction dekat situ. Kalau tak, bukan sahaja untuk allowance, banyak lagi allowance yang industri boleh claim. Seperti contohnya training. Kalau company bagi training pada student yang buat WBL, ada kenakan bayaran. Dan bayaran tu company bayar, dia boleh claim juga. Sama juga dengan apa-apa yang berkaitan dengan penempatan. Contoh dia bagi training tadi, kena ada penempatan. So penempatan tu pun dia boleh claim juga double tax deduction sekali. Mungkin Cik Radin, kita boleh tambah kat situ. Tadi Cik Radin cakap yang pasal latihan tu, kalau company bagi latihan, dia ada caps lah, dia ada limit. Satu student 5,000 sahaja. Okey. So kalau ada 10 student, kalau dia ambil 3 student, 3 kali 5, 15,000, dia dapat double lah. 30,000. Ingatkan bila dia sumbang barang je. So itu lebih kurang saya cerita sikit lah. Itulah dia double tax deduction tu. Sebab kebanyakan ni syarikat dia nak tahu benefit lah. Ini memang mana-mana syarikat yang kami approach, okay, kebanyakan dia akan tanyalah, apa kelebihan kalau kita join you punya program double tax deduction ni. So ini apa kelebihan yang kita dapat bila kita join WBL dengan ETHM. So biasanya saya akan present lah berkaitan dengan double tax deduction ni. So kebanyakan dia bisa okey, dia nampak lah dekat situ. Macam contoh DRB Highcom, saya dah approach DRB Highcom, dia pun sebenarnya dia memang dah buat pun double tax deduction ni dengan tak silap saya dengan Politeknik. Dia dah pernah buat. So jadi bila kita present WBL dan double tax deduction ni, okey, dia kata tak ada masalah. Sebab kita pun dah pernah buat WBL ni dan kita pun dah pernah claim pun double tax deduction. So dekat situ dah tak ada masalah lah untuk kita nak sign MOU dengan DRB Highcom. Dia macam tu lah. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Okey, Cik Radin, saya Fiji. Nama saya Fiji. Okey, saya nak tanya, masa Cik Radin present benefit benefit double tax deduction ni, soalan yang industri tanya balik pada kita tu, adakah soalan yang susah lah? Contoh macam dia tanya, okey, you merujuk kepada akta mana apa semua kan? Di mana benda-benda macam ni, kita pensyarah ni kita tak familiar lah berkenaan. Ada soalan macam tu? Ada. Biasanya memang ada. Dia akan tanyalah, okey, macam mana proses kita nak buat claim dengan Talent Corp?
Biasanya soalan yang macam itulah dia akan tanya kan. So kita akan tunjuk juga sebab kita Talent Corp pun ada buat sesi dengan kita lah. Dia akan terangkan kita macam mana proses double tag deduction ni. So kita akan terangkan lah macam mana proses double deduction ni, di mana dia akan sediakan first kali dia kena daftar dengan Talent Corp. So borang-borang tu semua kita akan provide lah. Biasanya kita akan provide dan company tu akan isi dan dia kena hantar sendiri dekat Talent Corp. Sebab proses pendaftaran syarikat tu bukan melalui universiti. Dia sendiri kena pergi dekat Talent Corp dan apa-apa dokumen yang berkaitan dengan tax deduction ni yang dia perlu sediakan, dia kena bagi dekat Talent Corp lah. Sebab dia tak boleh pergi kat UTSM pergi kat Talent Corp. Kan jadi proses tu dia akan jadi macam kita ni orang tengah pula. So kita tak boleh buat macam itulah. Biasanya kita akan bagilah dokumen tu, kita akan pendaftaran tu kita boleh provide sebab pendaftaran syarikat tu semua memang ada pun link tu kan. So kita tinggal forward je dekat syarikat tu. Selebihnya proses macam account, bukti-bukti yang contoh kalau pembukti yang MOU, itu semua kita sediakan lah. Mana-mana dokumen yang diperlukan oleh universiti kita akan sediakan. Syarat dia kena MOU lah. Syarat dia kena MOU lah. So contohnya MOU tadi tu kita akan bagilah pada Talent Corp. Dan juga pada industri. So maknanya apa-apa dokumen yang berkaitan, contohnya kalau macam tadi dia buat training kan. Resit pembayaran tu dia kena sertakan, kena bagilah dekat Talent Corp, bukan bagi pada UTSM bagi pada Talent Corp. Sebab kita tak nak proses tu jadi macam ada orang tengah pula kan. Jadi apa-apa contoh claim, dokumen accounts, semuanya industri dengan Talent Corp lah yang berurusan. Jawab Cik CJ. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Doktor lah. Saya ada salah ni. Tak apa panggil Encik pun tak apa. Jangan sedia je. Saya dengan Cik Radin je Cik ni. Assalamualaikum panel. Ya. Okey, so ada saya Rizul dari Unimap. Soalan sikit. Berkenaan dari konteks ni lah, komitmen kewangan ni kan. Kalau kita tengok, kalau kita di sini double tax deduction maknanya benefit untuk companies lah maknanya. Tapi in case ada things macam contoh kan dalam structure WBL kita ada coach industri kan, coach yang industri, dan juga maknanya adakah dia dibayar, satu lagi kita perlu bayar coach tu sebab dia dah buat kerja di luar, mungkin luar kerja hakiki dia. Dan satu lagi kan setiap student ni dia bayar yuran penuh dan yuran penginapan sehingga akhir pengajian. Dan untuk WBL kemungkinan student tidak akan berada di universiti, maknanya dia yuran penginapan tu dia tak gunalah. Kalau di Unimap dia student dia full year semua sepanjang kohort tu dia duduk di asrama. So adakah student ni diberi pengecualian yuran asrama ataupun yuran asrama tu digunakan untuk bayar penginapan dia semasa WBL? So nak tanyalah daripada konteks UTSM lah. Dr. Salah kena respon, ada part yang general, ada part yang technical. Kalau part technical tu bolehlah saya jawab kan. Untuk yang general tu Dr. Salah boleh jawab dulu. Itulah. Okey, terima kasih kepada Dr. Hafizul tadi. Okey, mengenai dengan persoalan tadi, kalau tengok kan memang pelajar ada membayar yuran. Tapi di UTSM kami mungkin berbeza sikit sebab ada pelajar yang memang masuk ke college dan juga ada yang menyewa di luar. So yuran tu bergantung kepada contohnya sekiranya pelajar tersebut akan menjalani latihan latihan industri ataupun WBL kan. So yuran untuk penginapan tu tidak akan di-charge lah. So kita akan clear kat awal lah sebab kita faham lah bila duit tu masuk dalam bendahari tabung bendahari UTSM ataupun mana-mana universiti, nak keluarkan tu bukan senang kan. Jadi that's why pada peringkat awal memang kita kalau student ni tak masuk kepada college ataupun tak masuk asrama, so memang dia akan bayar yuran pengajian saja tanpa ada tambahan tersebut lah. Okey, itu untuk yuran lah. Tapi mungkin dalam BL ni mungkin ada universiti pun ada yang setengah universiti dia dah masukkan allowance untuk pelaksanaan BL tersebut lah dalam yuran. Tapi pun masih dalam peringkat perbincangan bagaimana untuk kalau boleh kita nak masa bahawasanya pelajar tu ada penginapan dan tak perlu tambah lagi yuran.
So mungkin dia boleh masukkan satu adalah mengenakan yuran semasa dia nak berdaftar untuk WBL, ataupun semasa MOU pun kita cuba discuss dengan pihak industri sekiranya industri dapat menyediakan pendapatan bagi pelajar kita lah. Okay. So itulah antara kita punya perancangan lah, bagaimana kita nak memastikan bahawasanya isu pendapatan pelajar di industri nanti tak ada isu lah. Manakala bagi yang kedua tu yang bayaran kepada mentor industri mentor industri setakat ni memang tiada apa-apa allowance lah yang universiti sumbang untuk itu memang kita tak dapat nyumbang lah. Mungkin Dr. Salah saya boleh bagi tambah sikit Dr. Salah tu. Saya bagi contoh lah kan. Program teknologi perkhidmatan makanan, okay, kita deal dengan McDonald's. Kan bila McDonald dah setuju untuk buat MOU dengan kita tanyalah pasal kita tak tanya masa tu dia ada beritahu yang dia sendiri cakap dia tak expect untuk kita bayar sebab culture training ni adalah untuk human development. So McDonald punya global punya vision adalah to produce talent yang bukan saja boleh kerja dekat McDonald tapi boleh kerja dekat other competitors. That means dia tak minta pun. Dia willing to pay student 1,200 dan coach yang dekat industri tu pun mereka memang ada spesifik jawatan sebab mereka ada buat SLDN. So tak ada isu lah. SLDN, diorang ada NDTS. Diorang dah ada SLDN. So itu tapi sebelum diorang ada SLDN pun diorang ada training department yang memang dedicated untuk ni dan mereka ada pairingkan dengan coach sebab dekat dalam restaurant operation dia ada coach supervisor ataupun co-crew leader tu dia ada partner dia sebagai dia punya coach. Ini dalam konteks yang memang company yang dah ready lah dari segi ni. Contohnya ada tak dalam konteks yang company tu tak ready, yang bukan tak ready, maksud dia kalau kita dalam konteks yang pure manufacturing dalam yang memang tak ada sebab kita sekarang ni macam dengan Cik Radin beritahu tadi, kalau saya nampak dalam konteks multinational punya company dan juga GLC saya rasa tak ada isu. Betul. Diorang dari segi capabilities memang diorang ada. So, tapi dalam company yang micro tadi tu yang tak adalah kita rasa macam dengan facilities dia lengkap. Macam mana UiTHM handle macam tu? Kami sangat berhati-hati, bukanlah kita tak bagi peluang kepada kumpulan mikro yang kecil-kecil ni kan, tapi preliminary assessment audit assessment terhadap organisasi yang kita nak pilih tu kena careful. Dia tak ada halangan pun kalau kita nak ambil company kecil, besar, GLC, MNC, sebenarnya tak ada isu pun. Yang paling isunya adalah kita kena buat audit assessment dahulu terhadap audit tu tak sebenarnya kita datang tempat dia, tapi kita boleh tahu dia punya readiness. And sebab itu dari sudut kalau ikut kriteria pemilihan tu tadi tu dia dah cakap lah kan, kena make sure kesesuaian dengan program, dia kena menepati kriteria yang kita perlu ada tu lah. Jika tidak dia akan mendapatkan kesusahan, dia akan back balik pada kita lah kan, ada problem nanti bila kita nak execute WBL tu. Memang saya faham masuk Wan Faizal kat sini, diorang kecil, diorang tak ada duit nak bayar kepada coach tu kan, diorang nak mengharapkan insentif daripada universiti untuk dapatlah sedikit sebab diorang dah bantu kita untuk WBL kan. So for sure itu sebenarnya approach tu lah pada saya, mekanisme macam mana kita nak pilih industri tu dengan cara kita nak persuade dia tu yang paling important. Skill tu memang susah nak dapat, nak match pada semua industri, dia tak sama lah. But my suggestion, kita jangan bagi, because in order for sustainability of the WBL, kalau kita start bagi, nombor satu JPPKK akan marah kat kita. Sebab JPPKK tak pernah bagi allowance pada mereka, coach. Bila kita start bagi, habis. Satu. Keduanya, kalau kita start bagi, dia akan mengharapkan kita punya duit tu sentiasa ada untuk dia lah. So masalah pada universiti lah, tak sustainable development goals lah macam tu kan. Okay, terima kasih kan.
Sama. Nak tanya tadi kalau kita tengok kat sini industri itu adalah penting, sangat pentinglah dalam konteks kita nak hantar student kita untuk jalankan WBL. So dari segi governance, contohnya kan kita ada 30 orang student. Contohnya industri yang berminat dalam 10 company. 10 company itu contohnya lah kan, 10 kita katalah 10 company, ataupun macam mana kita punya governance dari segi, ataupun kita accept je 10 company tu, ataupun ada medium ataupun ada level kita perlu dapat kelulusan. Contohnya takkanlah 10 company itu kita sebab dari segi pengurusan akademik lah, kita tengok dari segi governance akademik. Contohnya kalau kita nak pilih AIP pun kita kena masuk senat, kita kena dapat kelulusan senat. Tapi kalau kita nak lantik apa-apa pun kita kena dapat, sebab dia berkaitan dengan komitmen industri yang melibatkan efek kepada kualiti. Di UTHM, adakah industri itu perlu mendapat kelulusan senat? Senat juga, kita nak hantar student kita ke WBL. Contohnya sekarang universiti ada 10, macam yang tadi yang Radin tunjuk tadi tu. Adakah senarai tadi tu bila dah finalize kita akan dapat kelulusan daripada senat, ataupun cukup sekadar di fakulti saja? Itu macam mana? Good question sebenarnya. Dia bila kita requirement untuk buat WBL ni, dia sekurang-kurangnya LOI lah kan. LOI itu paling selamat lah. Kalau tak nak kena query dengan dengan MQA ataupun MBOT nanti, sebab itu kita dapat surat PA tu kan. Surat PA tu cakap kena ada ikatan lah, LOC ke letter of commitment ke daripada industri. So bila tu bila kena ada sign tu, dia kena bawa melalui pejabat hubungan universiti dan industri. Dia kena masukkan ke jawatan kuasa senat dan eksekutif. Betul lah Dr. Salah sebab kalau tak di-endorse tak boleh. So nanti macam mana kita nak buat mekanisme tu? Dia bukan, even LI sekalipun, LI pun macam Cik Radin dia buat LI tu pun dia company tu pun kena ada dalam sistem. Ada dalam sistem, dia tak boleh terus ni, dia kena ada kriteria, dia kena lepas dulu dalam komiti ke jawatan kuasa ke. Okey, dalam LI pula dia di bawah center yang lain pula. Dia di bawah center pusat PKKA, Pusat Kecemerlangan Alumni dan Kerjaya. Pusat Pembangunan Kerjaya dan Kerjaya dan Alumni. Dia lain pula. Dia punya center, pusat dia. So jadi dia memang berbeza lah. Jadi bila kalau LI, dia di bawah PKKA pula. Jadi sistem PKKA, sistem ELI lain pula. Jadi bila kita buat pendaftaran syarikat yang baru, so nanti syarikat tu nanti bila kita dah peringkat fakulti, biasanya saya penyelaras LI dia dah approve untuk fakulti ni punya pendaftaran syarikat. So nanti PKKA pula akan bawa ke senat. Dia akan macam itulah biasanya. PKKA akan bawa ke senat menantikan okey kita dah daftar senarai syarikat yang baru. Dia macam tu. Sebab tu Wan Faizal, kalau perasan tadi Dr. Salah tunjuk tadi tu, jawatan kuasa WBL tu dia clear tau. Dia ada ICRC, ada PKKA dekat UTHM lah kan, ada CAD, ada pelaksana. So dia buat tu bukan buat seorang tau. Kalau fakulti dia buat, tapi ICRC dia aware. Dia ada kan. Tapi kalau LI tak perlulah senat. Cuma betul lah macam Dr. Bakri cakap, betul. Dia tak perlu sampai senat pun, dia sampai dekat ICRC je pemakluman. Sebab dia surat niat kan. So tak ada masalah pun. Tapi kalau MOA memang kena sampai atas lah. Okey, lepas tu satu lagi, kita juga tadi Cik Rizal ada tanya pasal allowance untuk coach industri ni kan. So dari segi, yang tu dari segi allowance. Dari segi kriteria pemilihan macam mana kita nak kata yang kita nak pilih lah, yang untuk nak observe atau nak pantau student kita ni yang laksana WBL tu dalam konteks UTHM, macam mana UTHM tetapkan dia punya kelayakan pengajar industri ataupun coach industri ni dalam konteks UTHM sekarang ni. Menarik soalan ni. Apa dia punya minimum requirement? Takkan kalau perlukah ada degree ke, sebab kita mengajar degree juga sekarang ni. Kita level degree juga. So macam mana dalam UTHM lihat benda ni? Dr. Salah nak respon ke saya?
Boleh mana-mana aman. Saya pun ada slide sebenarnya tapi kalau nak Okey, mana dah salah dah siap. Ada slide, bagi slide. Ada slide lagi jelas kot. Lagi jelas. Lagi jelas. Saya pun ni kan, kita pun benda yang sama sebenarnya. Okey, balik kepada soalan yang diajukan sebentar tadi. Okey, ini adalah kriteria umum lah kriteria umum yang dinyatakan dalam GP lah. Dalam GP kita ada kriteria satulah kriteria untuk pemilihan industri. Seperti ada 5 kriteria ni lah. Okay, yang pertama seperti ni, saya rasa tadi dah Cik Radhi pun dah maklumkan. Cuma sekarang kita nak pilih mentor industri kan. Ya, so untuk mentor industri tu ada beberapa kriteria lah. Kriteria bagaimana ni ada salah sikit aku. Bagaimana kita nak memilih mentor untuk menyelia pelajar kita di industri. Kalau kita pun dia mesti patuh kepada beberapa staff akademik punya requirement lah. Kalau nak ajar degree mesti equivalent lah kan. Okey, industri pun kita akan lihat kepada yang dinyatakan dalam JGP WBL dari pihak MKA. Kalau boleh kita nak ada kesetaraan lah So inilah antara 5 kriteria yang boleh kita gunakan untuk memilih lantikan mentor industri tersebut. So yang pertama adalah sekiranya mereka ada sijil sarjana lah. Yang ini memang diutamakan lah. Okay. So ini memang layak lah. Tapi sekiranya hanya ada diploma ataupun sijil, adakah mereka layak? Ataupun tak ada sijil, adakah mereka layak kan? Sebenarnya mereka juga layak untuk menjadi mentor industri dengan beberapa syarat lah. Contohnya sekiranya mereka hanya diploma saja kan, tapi memerlukan 5 tahun pengalaman dalam bidang berkaitan. Ataupun dia ada sijil saja kan. Kalau dia ada sijil je, kalau company kecil mungkin dia punya mentor ataupun bos pun daripada orang panggil bukan daripada universiti lah kan, daripada bawah dia buat company sampai saya tak jadi company kan. Jadi dia tak melalui pembelajaran secara kita panggil secara secara formal lah secara formal, dia bagai secara informal kan. So dia sampai so dia mempunyai pengalaman lah, kita akan tengok pengalaman dia dan sebagainya. Dan kalau tak ada pengalaman pun kita boleh, tapi dia ada mempunyai beberapa sijil kompetisi ataupun sijil profesional lah yang mana diiktiraf oleh peringkat nasional atau peringkat antarabangsa. So inilah antara kriteria yang boleh kita gunakan untuk memilih siapa mentor industri tersebut. Kan? Bukan. Dalam GGP, PPL pun ada, dalam UI pun ada kan, tak kesalahan. Dia sama je. Kami ambil sama supaya kami mappingkan balik apa yang boleh diguna pakai dalam retention, dan kita ubah pun, kita ada ambil sama je. Sebab dalam garis panduan WBL, dia cakap, dia tak cakap jenis ada detail macam ni lah. Sekali dia akan mengikut standard program ataupun badan profesional masing-masing. So tambahan lah kan. Tambahan lah. Lagi kompliksi, lagi detail lah. Okay, so sekiranya nama pemilihan mentor ni kita dah ada dah. Adakah senarai mentor-mentor yang kita decide untuk nak engage ataupun nak pantau student kita ni perlu juga mendapat kelulusan senat? Kelulusan senat tak payah. Tak payah, tu fakulti je. Fakulti je. Fakulti saja. Sebab macam kita mengajar kan, Dr. Salah kan, kalau kita mengajar yang lebih mengajar dekat dalam bidang tu fakulti je kan. Katanya fakulti saja yang endorse lah dari segi betul. So fakulti akan membuat tapisan lah kan, sebab tapisan dengan nama yang diberi oleh ataupun nama disediakan oleh pihak industri. So kita tengok dia punya kelayakan, dia punya pengalaman ataupun dia punya sisi profesional. So kita akan endorse lah dekat fakulti saja. Okay. Ada tak soalan? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Muhammad Laudin dan juga Cik Asma. So berkenaan dengan mentor industri ni, sebelum kita pergi ke mentor industri ni, kita kena ajar diorang lah, kita train diorang kan. Betul. Ya betul. Semua kan. So untuk kita dan juga start industri punya mentor, perlukah dia berdasar dengan HRBF? Sebab kalau kadang-kadang untuk double tax deduction, so mereka merujuk kepada trainer yang dah register dengan HRBF, kalau tak salah saya lah. Sebab kita ada satu link ITOI dengan satu syarikat di Sungai Petani. So mereka nak kami ada berdaftar dengan HRDF. Baru dia boleh valid untuk claim double tax deduction untuk ajar orang punya nak ajar orang punya pekerja.
Okey, boleh saya respon Dr. Azmi? Okey, boleh. Untuk yang tu sebenarnya di Malaysia ni kita ada banyak inisiatif kan, kita ada banyak department yang buat HRDF lah, yang apa semua kan. Untuk WBL ni kita tak terikat dengan apa-apa tau sebenarnya. Kalau untuk yang dia boleh claim double tag deduction untuk lah tingkat industri tu, sebagai coach tu, dia proses dia macam ni. Mula-mula kita dah engage dengan industri dah setuju, dah buat MOU, settle satu part. Bila dah buat MOU tu, kita biasanya penyelaras, lazimnya penyelaras di industri adalah HR, lazimnya kan. So HR akan kemukakan nama-nama orang yang dia rasa layak mengikut kriteria yang kita tentukan untuk dia jadi sebagai coach bagi kursus tersebut. Okay, so latihan tersebut adalah tak ada isu pun kalau dia nak dapat double tax kalau company tu dah registered dengan SIP, Subject Internship Program. Dia dekat Malaysia ni ada banyak mekanisme tau, ada banyak mekanisme untuk buat double tax deduction. Salah satunya tadi Dr. Azmi cakap tadi itulah, yang dia kena tenaga pengajar ni kena ada berdaftar dengan HRDF ke tak. WBL kat sini dia tak seligit macam tu, tak ada. Cuma bagi make sure mekanisme dia orang boleh cap double tax deduction tersebut, better company tersebut ada registered dengan SIP. SIP tu maksud dengan talent corp kan? Dengan talent corp. Okey. Satu lagi soalan boleh nak share, nak minta sharing boleh? Boleh. Untuk yang tadi tadi Salahuddin cakap tadi berkenaan dengan study guide lah. Nak tanya untuk di bawah of study guide tu, satu rujukan kita kena tengok MBOT. Adakah apakah requirement yang industri nak tengok daripada segi study guide tu? Baik, boleh saya share kat? Bagus soalan ni. Sekejap saya sebenarnya ketua jabatan saya ada memerhati tu, markah saya dapat berapa ni. Sekejap lah, saya sebut nama Dr. Muhammad Salahuddin je. Apa, no issue. Saya punya Dr. Bakery tu ada melihat saya tu. Okey, sekejap saya tunjukkan kat sini. Boleh nampak slide sekejap. Saya pangkah dulu. Saya besarkan sedikit. Okey, cakap pasal ni very specific lah. WBL BTEC guideline lah. Okay. So tadi kita cakap apa yang kita nak kena buat sebenarnya based on ada 3 punca kuasa lah kat UTHM yang kita pakai GGP WBL MKA, guideline 4222 MOH dengan WBL guideline by CD UTHM. Okay. So di peringkat fakulti kita pelaksana kena buat WBL model lah dekat UTHM, iaitu ada 3 benda. Satu, study guide untuk coach industri. Keduanya untuk rubrik penilaian ataupun assessment rubrik untuk coach industri, dan juga manual EWBL. Manual EWBL ni kita kena bagi pada industri lah nanti kalau nak pakai E kan. Ada sebab kami buat E tu, sebab satu kita nak kurangkan kos kita nak bergerak tu kan. Tu satu hal lah kan. Okay. So saya ambil contoh dekat Econ lah Econ. So ini adalah dia punya subtu di mana program yang ditawarkan, kursus yang ditawarkan pada tahun hadapan bulan 2 2021 2022 lah, Februari. Ada 3 kursus: HVAC Project Planning and Development, Testing and Commercial HVAC, dan juga Final Year Project. FYP1 dan FYP2 lah. Yang ni FYP1 dekat semester yang pertama lah dulu. Okay. So yang dalam konten ni kita kena rancang lah siapa nak buat apa, siapa nak buat apa. Contoh industri dia cuma buat PDP amali ataupun membimbing amali. Dia menjalankan berdasarkan study guide yang disediakan oleh pesyarah. Kejap lagi saya akan kongsikan apa study guide tersebut. Study guide ni macam lesson plan lah, tapi tak nak lah dia macam buat benda yang tak ada dekat company dia tu kan. Sebab tu saya cakap tadi, pemunian khusus bagi program yang dekat WBL tu kena tengok balik. Okay. Yang bahagian pesyarah pula, dia cuma cover teori, dan teori akan dijalankan secara online sebab pelajar ada dekat industri. Alright. So ada 3 subjek kat sini, tengok ada 3 kredit, 6 dengan 4. 6 kredit dan 4 kredit. So 7 minggu yang pertama dia akan buat menjalani kursus tersebut. 7 minggu yang kedua dia akan buat kursus yang kedua. FYP tu dia mula daripada minggu pertama. FYP ni case study lah, issue and everything. So semester ini contoh Kemudian saya tunjukkan kat sini.
So macam mana kita nak kena tunjuk, nak buat study guide tu, first kita kena buat ni dulu. Of WBK dekat BTEC HVAC ni kita tengok pre-portion. Pre-portion, ni kena tepikan sekejap. Okay, pre-portion kita letak assessment dengan mappingkan dengan CLO yang dia perlu achieve. Okay. So kalau tengok kat sini, universiti dia cuma method of assessment dia bagi subjek kursus ini adalah case study, logbook dan interview. Dalam case study ni, domain utama yang paling dia nak ukur kognitif, efektif dengan psikomotor. Interview ni waktu dia ni lah, kita buat interview session dengan pelajar lah kan. So ni psikomotor. Alright, so dia 40%. Manakala di industri, kita nak kurangkan kerja industri tapi at the same time dia perform kerja dia. So dia lebih fokus kepada weekly performance. Mana? Saya punya mouse ni. Okay. Weekly performance ataupun kita nak mengukur dia punya psikomotor dia. Nampak tak besar dia punya weightage dia kat situ 30%. Manakala case study, psikomotor dengan efektif dia kita nak dia. Nampak tak? Kognitif memang universiti yang buat. Ini contoh contoh. Saya bagi contoh sebab dia kesesuaian khusus. Okay. Daripada situ bila kita dah decide, kita tengok inilah study guideline yang kita kena bagi kepada coach. Okay. Week 1 apa dia nak kena buat? Student tu kena tahu apa sebenarnya. Nampak? Very simple. Study company profile and business background. Itu penting lah. Itu week 1 paling penting. Dan kedua, study company organization chart. So daripada sini, pembimbing tu walaupun pelajar tu tengah buat kerja, yelah dia mesti akan ada kerja yang dia kena buat. Contohnya dia letakkan dekat purchasing contohnya lah, ataupun dekat installation services. So dalam masa services tu juga dia buat, dia kena tahu juga benda ni. Identify company vision. Inilah yang coach kena, bukan ajar lah. Saya kurang gemar kalau kita cakap kita minta dia ajar. Kita minta dia bimbing. Kan? Kalau ajar tu pun keras lah bunyi dia. Apa hal pula dah tak bayar gaji apa-apa kan. Nak suruh kita gaji. So macam tu lah. So week kedua, ni dia task-task yang dia kena buat yang minta dia deliver. Identify process flow and document required for tender bidding. So nama pun project planning kan. So dalam proses dia bekerja tu dia akan belajar pasal, coach kena make sure dia belajar boleh tahu apa nak buat dokumen, nak buat flow. So inilah yang kita kena, dia macam lesson plan tapi dia lebih mudah difahami oleh coach industri. Okay. So ini sebenarnya example, sebenarnya dalam buku yang Dr. Salah dah sharekan yang sahabat-sahabat sekalian boleh download daripada CAD, ada banyak lagi contoh rubrik kan Dr. Salah kan, yang kita boleh guna. Yang ini contoh yang masa awal-awal dibangunkan. So apa yang industri akan assess weekly performance evaluation form. Apa? Dia kena mapping lah. Student able to identify. Yang tadi tu kan, yang study guide tadi tu dia kena mapping lah. So tengok weightage dia. Yang ini form yang lebih mudah difahami. Tapi 1, 2, 3, 4, 5 ni dia ada rubrik dia. Dia kena ada rubrik dia. So kena ada lah dokumen tu. Alright. So ini antara yang ni lah. Kemudian yang kena siapkan juga TOS lah. Ini memang penyelaras kursus. Bukan penyelaras WPL. Penyelaras khusus bagi kursus project planning and development work base ni dia kena buat benda-benda ni. To ensure TOS ni mapping dengan CLO dengan PLO tersebut. Ya. Boleh, ni dah boleh kerja CAD ni. Aduh. Okay. Multi-purpose kan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Okay. Sebagai tambahan Dr. Azmi sikit lah. Okay, untuk di peringkat itu, di peringkat di fakulti, kami dah melakukan bersama-sama dengan fakulti. Cuma dalam perancangan di peringkat CAD, di peringkat penerusan, kami akan mengadakan satu bengkel bersama dengan panel industri ataupun mentor industri tadi. Betul. Center kami akan bagi training kepada mentor industri tadi, bagaimana nak menggunakan kan kita buat rubrik ataupun instrumen penilaian tersebut, sebagaimana pihak industri nak guna benda ni, nak faham, kita nak fahamkan mereka bagaimana nak buat assessment nanti, dan juga apa tugas-tugas mereka dalam insyaAllah dalam sebelum pelajar pergi ke industri. So kita akan panggil mereka dulu untuk kita bagi taklimat, kita bagi training kepada mereka untuk mereka boleh laksanakan dengan jaya ni lah. Okey, terima kasih. Clear ke? Tadi jawapan tadi dapat menjawab ke? Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Saya kalau salah ni Dr. Salah marah saya lagi.
Ada lagi? Terima kasih Dr. Azmi. Ada lagi? Ada lagi tak soalan? Ni bakal WBL coordinator tadi macam banyak soalan. Daripada elektrik, apa itu, Kak Ila, Dr. Syarul, kau ada apa soalan? Kami ni pun belajar lagi, tak adalah sempurna belajar kan. Banyak lagi nak betulkan. Dalam ni pun kita ada kita punya fellow industri ni, Syed Muhammad Zulfadli pun ada dalam ni. Oh ya, yeah, dia join dia pun join lah. Dr. Bakery pun ada, kalau Dr. Bakery nak tambah, yelah kan. Okey, tadi kita duk bercerita banyak dapat input dari segi prosedur, dari segi governance apa semua. So kita nak bersedia jugalah. Ada tak industri yang bila kita approach, tiba-tiba dia kata dia respon dia tak berminat? Kan? Kita nak boleh kalau kita tahu, at least kita boleh ready lah. Ada tak apa faktor ataupun dia punya respon yang dia tak berminat tu? At least kita boleh ready lah sampai ada pengalaman UTHM. First thing first, Cik Radin kita dua kan. Kita dua selalu lah kan. First thing first tu, nombor satu, cara kita approach. Adakah kita approach just guna email saja? Kedua, kalau kita guna email saja, percentage dia untuk dapat tu macam boleh sangat rendah lah. Okey, nombor duanya, dia tak respon. Kalau kita hubungan dia tak berminat pun, kita boleh tahu. Dan kalau dapat pun dia tak berminat nak join session tersebut, kita boleh tahu lenggok badan dia waktu presentation tu, dia tanya. Kita tahu dia tak berminat. Kita boleh tahu, kita boleh cap. Kan Cik Radin kan? Dah banyak kali. Ada lagi special case yang ni daripada fellow industri, Syed betul kan? Dia tak nak ada apa-apa ikatan tapi dia sanggup ambil. Tu dah pening juga tu. Tu pun masalah juga. Ada yang tak nak LOI, tak nak MOU tapi dia nak WBL. Dia boleh WBL. So macam mana tu? So kita ada benda yang kita kena ikut lah kan. So let us see lah kan macam mana. At least kita work out dengan letter of commitment ke kan, LOI ke kan. Dia kena macam tu lah. Sebab at the end of the day kita nak menjawab kan pada, memanglah dengan keadaan sekarang ni I think MBOT, MQA pun faham nak dapatkan placement pun bukan mudah. Tapi kita ada planning dan juga mekanisme macam mana nak make sure kita boleh sediakan dokumen-dokumen tersebut kepada mereka waktu audit nanti. Sebab saya tambah sikit dengan Cik Kemal sebab kalau proses nak yang kata tadi ada industri reject, industri terima, proses tu memang sebenarnya memang sebelum nak sampai ke MOU tu memang lama lah. Sebab mula-mula bila kita contact dengan industri, kita dah bagi email, kita pun memang banyak kali juga kita follow up. Kemudian macam yang baru ni lah saya share sikit lah dengan McDonald's tu memang sangat susah sebenarnya kita nak approach dia pada asalnya. Sebab kita pernah email memang tak ada respon langsung. Betul. Kita pun tunggu-tunggu. McDonald's ni kan company yang yalah kata multinational kan, yang worldwide punya company. Tapi kita cuba approach lagi. Kita tengok lagi kat mana lagi daripada mungkin personal lain ni tak boleh, kita tengok personal lain lagi yang boleh kita nak approach. Kemudian dia reply email untuk set appointment untuk meeting. Dan bila meeting tu kita menyatakan hasrat kita untuk MOU, kita nak kita bercerita lah pasal berkaitan dengan WBL. Okey. Dan dia pun kata okey, kita tak boleh bagi keputusan sekarang sebab kebanyakannya company dia tak cukup dengan satu discussion. Dia mesti ada beberapa siri of pertemuan. Sebab dia kata okey, sebab pertama bila kita dah melibatkan macam tadi double tag deduction, person in charge contohnya HR, dia tak ada bawa finance pula kan dalam meeting tu. Okey, dia kata okey, nanti kita akan bagi tahu, kita akan set sekali lagi untuk nak involve dengan finance. Dan finance department, kita akan involve juga dengan mungkin dia ada talent development department, dan dia akan involve juga dengan HR ataupun beberapa lah, mungkin ada sampai tahap manager ataupun CEO untuk next discussion. Kebanyakannya proses tu bukan sekali. Tapi saya nak share jugalah kan Cik Radin kan, ada case macam Dr. Bakery lah, kita bukan nak up kita punya ketua jabatan ni kan, tapi dia punya networking dahsyat lah. Dia tak perlu sekali dua kali pun jumpa, on call apa semua, okay on. Alamak kan, dia
Dia tengok lah kan. Ada juga yang macam tu. Ada yang datang tunjuk dokumen terus sign LOI. Terus. Dia terus sign. Kita telefon melalui telefon. Kita nak buat LOI lah. Okey, minggu depan datanglah bawa dokumen. Dia terus sign je. Ada juga yang macam tu. Dr. Bakri ada tu, bagi dia cakap sikit. Assalamualaikum. Terima kasih Wan Faizal. Dekat-dekat pengarah. Okay, saya cuma nak tambahlah untuk yang industri ni. First kali kita sendirilah. Individu nak pergi tu. So kita kena betul-betul menjiwai program kita. Okey, satunya silibus. Kita kena tahu silibus kita tu betul-betul faham. Kemudian keduanya adalah inilah kita punya assessment tu. Kita kena faham dulu. Kalau tak nanti industri ni dia tak nak silibus yang terlalu macam complicated. Okay? Dia tak nak. So kita kena, sebab tu kita kena menjiwai industri dulu. Kita kena betul-betul lengkap silibus itu biar nampak dah okey. Assessment kita dah okey, baru kita pergi jumpa. Dua tu kita bawa. Sebab industri ni kalau dia dengar 3 subjek jadi industri dia dah macam, uish, aku kena ngajar ke? Macam tu. Itu yang first kita jumpa, itulah yang kita dapat feedback lah. Dia cakap, payahlah macam ni. Dia nak kerja apa semua kan. So bila kita study balik, kita cuba, kita dapat feedback, cuba kurangkan beban. Itu yang model yang terbaru lah, yang Akmal bentang itu. Dah 2 kali dah kita ubah. Kita cuba kurangkan, sampaikan dia perlu mengajar teori, itu pun base kepada nature business dia orang dengan case study je. Bila kita bentang yang tu, baru dia cakap okey. Dia cakap, ini sesuai dengan different industri lah. So nak pergi tu tengok silibus dulu. Adakah silibus kita tu boleh ke dengan industri tu? Kita kena kaji dulu nature syarikat. Bukannya kita main petik nak ambil mana-mana pergi tak boleh. Itu sia-sia. Itulah saya punya pengalaman lah apa yang kita buat sebelum ni. So insyaAllah kalau dah 2 tu kita faham, assessment kita pun dah cantik, silibus kita dah okey, kita pergi by focus lah. Faham dulu. Kalau kita main sebelum ni malah kita main je, ada industri kita main je sampai hampir rasa setiap minggu fellow industri kita buat meeting. Engagement. Tengok aircon sampai 20 lebih. Kita pergi buat meeting, 6 je yang willing untuk buat bersama. Itu pun yang saya kira kita pergi, kita bentang balik kita hantar dulu kita punya study guide tu, syllabus. Baru dia study, ini boleh dilaksanakan, dia nampak mudah sesuai dengan nature dia. So tak perlu dia nak createkan something new untuk bantu kita lah. So kalau macam dia happy, ada orang nak bantu buat kerja dia kan. So cuma dia tambah sikit je lah kerja. Itulah sikit saya nak kongsi berkaitan dengan macam mana kita nak approach dengan industri lah. So kalau Dr. Bakri cakap sekali, saya diam je lah. Dia cakap sebab Dr. Bakri saya punya bos. Lagi bos atas tu. Minta maaf Abang Faizal sebab saya tolak panggilan sebab sepatutnya pagi ni ada meeting dengan BTL TV. So kebetulan dia cancel, so tu saya boleh join ni. Tak apa. Macam mana pun boleh. Radin pun dah okey dah tu. Itulah semua siap semua dah tu. Terima kasih semua invitation. Terima kasih. Okey. Ada lagi tak sebelum kita pergi ke persoalan-persoalan lain? Kau ada pertanyaan lagi ke? Tanya apa yang kami boleh jawab, kami jawab. Saya tak boleh jawab, saya bagi Dr. Salah. Dr. Salah je kena. Sebab dia center. Ada lagi tak? Sebab apa? Sebab kita ada satu lagi persoalan. Yang mana kita, case kita adalah dalam konteks kita sekarang ni WBL, kita akan buat FYP ataupun final year project di industri. So kita nak nampak, kita nak faham lah dari segi perancangan UTHM. Macam mana UTHM merancang dalam konteks pelaksanaan FYP ni. Kita dari segi tajuk, dari segi supervision, dari segi kat mana dia orang nak, kalau lah melibatkan bahan-bahan tu, macam mana perbincangan dengan industri, dari segi FYP di industri ni. So macam mana persediaan UTHM? Dr. Bakri nak respon ke Dr. Salah? Saya bagi orang atas dulu jawab.
Saya cuma itulah untuk yang FYP ni sebenarnya kita belum go through detail lagi. Kita baru fokus kepada subjek yang yang bidang lah, proyek bidang. Yang untuk macam technopreneur dengan FYP tu kita masih lagi dalam perancangan. Tapi itulah semalam pun ada ditimbulkan isu ni. Macam mana pelaksanaan tu secara gambaran kasar semalam saya dah maklumkan dah. Okay, macam apa projek yang nak buat, apa beza dengan PSM kan semalam. So itulah, tu depend kepada nature lah, nature kepada program masing-masing. Contohnya kalau food service mungkin ada nature dia. Kalau bidang HVAC mungkin lah. Kalau saya fokus kepada, saya tak pergi kilang sangat. Saya more kepada kilang pun yang ada team service, yang ada buat servis, sebab saya punya syllabus semuanya fokus kepada itulah. So of course lah bila melibatkan company yang servis ni, saya akan fokus dua benda lah. Tadi dulu, saya punya ke? Ya bukan. Okay, saya fokus dua benda. Satu, macam mana kita nak upgrade sistem. Contohnya, upgrade sistem. Kita pergi ke tempat tu, kita tengok mana contohnya student ada projek sudah cari macam mana dia nak sistem yang ada dengan klien, dia nak upgrade dia propose lah. Mungkin dia tak akan buat sampai siap, tapi ada step dia tu sampai dia boleh propose something macam tu. Dia ikut nature of the problem. Kemudiannya mungkin ada case study, ada problem yang dia perlu selesaikan, so dia akan buat lah. Mungkin tak sampai masa, mungkin masa tu pendek. Mungkin sampai dia boleh propose something, dia boleh present, itu bagi saya dah cukup lah. Tapi itu bergantung lah, ada juga mungkin macam bidang mesin, mungkin dia mau pada produk. Betul. Dia susah saya nak stiker. Untuk detail perancangan tu kita pun masih, yelah semua masih dalam ni kan. Masih dalam untuk detailkan lagi macam mana dia punya pelaporan dia, macam mana dari segi assessmentnya tu, itu kita kena ni lah. Itu belum, kami pun dalam masih dalam proses lagi. InsyaAllah kalau selesai nanti kita boleh share lagi lah benda tu. Betul. Tapi gambaran awal macam itulah yang kami cuba nak buat. Terima kasih banyak-banyak. At least kita boleh dapatkan nak dapatkan faham dari segi setakat ini progress dia mana ya. Cuma Wan, kalau FYP ni, kalau tengok BTEC kan, apa hasrat BTEC sebenarnya? Kan dia bukannya nak suruh buat research macam pelajar research, tak kan? So FYP dia lebih kepada nature of the study industri tu tersebut. Macam Dr. Beck cakap lah tadi kan, tengok nature program dia. Dr. Beck tak hantar dia punya HVAC tu kepada kilang. Kalau kilang pun dia hantar yang ada buat services. So problem dia tu lebih berkisar kepada mungkin improve system services kan, benda-benda macam tu lah kan. Dia memang industrial base lah punya FYP, bukan FYP yang macam kita buat selalu. Itu cadangan awal, belum lagi dimurnikan lagi. Kita tengah evaluasi. Sebab kita pun ada bila kita go through balik pun memang tak ada lagi pun di peringkat saya nampak dari segi garis panduan perjalanan FYP di industri. Kita ada sekarang ni macam mana kita nak melaksanakan WBL je. Sekarang ni yang kita dah UHM dah bangunkan kan. Okay, so saya rasa sekarang ni pun dah hampir dah pukul 1 sekarang ni, walaupun kita hari ni tak ada laksanaan ni kan. Kita salah dah pakai songkok tu. Tidak, kita salah pakai songkok kan. Okay, so apa yang saya dapat simpulkan setakat ni, di peringkat UNIMED kita ada kita perlu buat beberapa gerak kerja yang urgent lah. Contohnya sebagai permulaan kita kena finalisekan dulu ataupun kumpulkan susun balik dari segi perjalanan ataupun governance untuk WBL, iaitu yang perkara utama yang saya rasa UNIMED perlu bergerak lah. Lepas itu juga di peringkat fakulti dan juga program, mungkin kita boleh sorting dulu MOU yang sedia ada supaya at least kita boleh dapat gambaran jelas. Jadi tak macam yang kita nak elak lah tadi, MOU dah ada, kita pergi approach lagi sekali nak buat MOU yang sama. So kita nak, kalau boleh kita tak nak dapat persepsi yang kita ni tak tersusun di peringkat universiti. At least kita bergerak menggunakan MOU yang dah sedia ada dah sekarang ni.
Tapi juga saya rasa kita juga ada keperluan juga sebenarnya untuk panggil talent corp tu, nak bagi peran yang berkenaan dengan double tech reduction ni. Ya betul. Itu penting ni. Itu penting. Saya rasa Boleh memang ada know-how. panggil Cik Nazrul. Tak apalah, nanti kita contact lah dengan Cik Radin ke Cik Ahmad. Boleh. Contact macam mana kita nak arrange untuk panggil talent corp ni lah, untuk macam mana kita nak bergerak, ataupun yalah kita nak kena ada bulat juga, kita nak bercerita dengan industri ni berkenaan dengan double tech reduction ni. Ya betul. Lepas tu itu saja yang saya rasa yang benda yang very urgent yang nak kena buat. So sebelum kita tamatkan ataupun ni dah nak dekat pukul 1 ni, ada tak lagi persoalan? Saya kalau boleh saya nak dapat pandangan daripada dekan ke ataupun pengarah Dr. Rustizam ataupun Dr. Dekan, Dr. Syukri ya. Assalamualaikum. Saya ni daripada UTM Daripada UTM. Okey, sebenarnya keadaan kat UTM untuk BTEC pun macam lebih kurang UNIMAP lah. Masih terkial-kial untuk mencari MOU. Jadi sebenarnya selepas ni saya berminat kalau saya dapat menyertai yang latihan bersama industri tu. Cara buat rubrik dan sebagainya lah. Kalau boleh saya dapat join sekali lah untuk belajar dengan UTHM dan industrinya, supaya nanti di upcoming activity selepas MOU adalah kena buat training dengan industri juga. Jadi kita kat sini pun tak kira situasi macam mana, dan di UTM ada machining and welding as a pioneer lah. Jadi MOU pun masih sama-sama dan sebagainya lah. Jadi sama-sama lah. Jadi saya pun harap dapat sharing juga dokumen-dokumen yang macam UNIMAP minta tu lah, yang everything lah, yang rubrik dan sebagainya untuk membantu. Okey, terima kasih HM. Boleh, maybe Wan Faizal dengan Dr. Salah, sebab Dr. Salah pun dekat ni kan, Wan Faizal pun dalam ni. Apa yang kita bincangkan kat sini, kalau perlukan, contoh tadi UTM nak join dengan latihan kan, kita boleh centralizekan dekat jawatan kuasa induk. Kita dah ada jawatan kuasa induk tu lagi kan, dah hidup balik. Jadi semua MTON boleh lah dapat merasa, tak adalah kita nak bercakap 2-3 kali je tak kan, macam tu lah kan. So which is very good lah, dia orang pun boleh bagi input kan. Cuma tengoklah, boleh lah setakat untuk yang tu saya rasa Dr. Salah pun tak ada isu, saya rasa okey je. Boleh insyaAllah. Mungkin saya rasa mungkin kita boleh guna platform kita induk tu. Mungkin sekali kita nak buat satu bengkel bersama berkenaan dengan WBL ni, saya rasa mungkin kita boleh guna platform kita induk tu lah. Kita tak ada, jadi sekali sajalah. Contohnya UTHM plan ataupun contohnya UNIMAP nak minta UTHM anchor bagi pembangunan rubrik apa semua. Mungkin UNIMAP yang boleh buat discussion dengan UNIMAP set tarikh apa semua, tapi peserta mungkin kita boleh invite lah semua, UMP dan juga UTM. Tak ada masalah pun dari segi itu, sebab kita ni pun bukan kompetitor, kita dalam satu kluster. Betul ni kan, semalam kita discuss semalam. Okay. Kita kena ada leader baru, leader lama dah tak ada lah. Betul. Okey, itu daripada UTM tu saya boleh dapat pandangan daripada dekan dan juga Dr. Rustizam. Assalamualaikum. Salam. Pendek ya sebab lagi pukul 1 ada meeting pula. Macam ni. Pertama memang kami ucap terima kasih lah di pihak UNIMAP daripada kerjasama daripada pihak UTHM yang tanpa segan silu bercerita. Dan kami pun tanpa segan silu bukan meminta sebenarnya. Kami nak belajar. Daripada awal masa Wan Faizal untuk bincang-bincang kami pun kami nampak lah, bukan nampak, maknanya kami nampak betapa ada ruang yang kami kena belajar lah, sebab tak nampak dia punya cycle tu. So bila tadi lebih kurang lah, sebab saya tak dapat follow habis, kami nampak lah macam mana kami nak move on di peringkat governance, juga bagaimana kami nak nak pastikan proses delivery WBL ni berlaku seperti mana yang sepatutnya lah, seperti mana yang kita tengok kepada MBOT punya penetapan apa semua tu lah. Dan iyalah kita akan guna pakai JK Induk BTEC tu untuk centralize lah info ke apa semua. Dan satu lagi yang sangat penting lah, kami memang berharap sangat lah, ini bukan kali pertama lah dia akan ada lagi-lagi perkongsian yang
yang terbaik lah daripada pihak UTHM. Mungkin nanti UTM pun, Unimap pun dapat sesuatu yang baru, kita akan share balik. Tapi kami ni memang kami resah sikit lah sebab kami duduk hujung dunia Hujung dunia. Hujung Malaysia. Kami tengok tadi ACM pun hampa sapu. Kami berterima kasih jugalah kan. Tapi malulah sebenarnya belakang kami sebenarnya. Tapi tak apa, itu gurau je. Itu saja dengan terima kasih kepada Dr. Salahuddin, Mal dengan Radin semua lah. Sama-sama. Sama-sama Prof. Okey bro. Sama-sama belajar bro. Cuma Dr. Hazila tu ada tanya dekat dalam chat, nantikan value industri tu berdasarkan, cuma saya nak bagi clear, jangan confuse. Dekat dia coach industri itu adalah yang memang coach. Yang value industri ni adalah jawatan dalam UTHM. Jawatan dalam UTHM yang kami mohon dia sama macam pensyarah tapi dia lebih, kita ambil dia daripada orang industri yang ada pengalaman 7-10 tahun masuk dalam sistem yang ada master. Tu value industri lah. Itu yang tadi Dr. Bakri cakap, lantikan universiti. Memang universiti akan lantik coach industri juga, tapi itu coach dekat industri lain. Ni value dengan coach dua benda berbeza lah. Value industri ni lantikan tetap ke lantikan kontrak? Tetap. Lantikan tetap kan. Sebenarnya value industri ni adalah lantikan tetap hingga pencen lah kan? Ya betul. Ada laluan dia. Okay. Dia macam JP lah, tapi kita orang tak pakai JP dan grade dia pun grade 45 lah. Grade 45. Grade 45 kan? Ya betul. Okey, ada lagi persoalan sebelum kita tamatkan kita punya sesi pada pagi ini? Mungkin saya boleh dapat pandangan daripada pimpinan dekan ke ataupun mana-mana daripada untuk bagi. Assalamualaikum. Salam. Syukri from Mechanical. Just sama jugalah macam Dr. Rizal ni, just nak mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada pihak UTHM kerana dapat berkongsi sedikit tata cara dengan pelaksanaan perancangan untuk kita melaksanakan WBL ni. Untuk makluman lah, FTKM kat Unimap ni dia ada 3 program BTEC, so kami macam yang diberitahu lah, masih lagi mencari apa dia punya framework lah, macam mana pelaksanaan tu nak dibuat nantilah. So dengan adanya perkongsian ni, macam Dr. Rizal cakap tadi, bukan kali, insyaAllah lepas-lepas ni kita pun harap ada perkongsian lain dan lepas ni mungkin lebih kalau boleh insyaAllah, kalau dah keadaan dah makin baik, kita boleh berjumpa secara face to face lah. Secara online ni dia mungkin feel dia kurang sikit lah maksudnya. Dapat lagi ni lah, dia punya perkongsian tu rasa lagi orang kata deep lah kalau boleh dikatakan. So sama jugalah. So hopefully perkongsian ni dapat diambil maklum oleh staff FTKM dan staff lain yang di sini, dan kita dapat sama-sama untuk corakkan balik lah kita punya framework, insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih dekan FTK Mechanical, PM Dr. Ayah Syukri. So saya rasa itu saja kot daripada Unimap. So saya harap kita tak berhenti di sinilah, lagipun kita ni pun akan terus berkongsi dan juga memberi pendapat ataupun kita saling tolong-menolong untuk kita bangunkan ataupun lengkapkan WBL dan juga mana-mana yang fill in the blank lah, mana-mana yang perlu supaya kita nampak yang kita ni sebagai betul jaringan M2 yang betul-betul berfungsi lah. InsyaAllah. So saya rasa itu saja kot dari saya. So saya ucapkan terima kasih lah kepada semua kita punya para panel jemputan kita, Dr. Salahuddin. Dr. Salahuddin ni tak tahu senior saya ke ataupun sama batch, saya pun tak ingat lah. Satu batch lah. Rasa muda sikit lah. Okay, Dr. Salahuddin, Dr. Cik Akman dan juga Cik Radin, supaya Dr. Bakri Dr. Bakri ni kan selamatlah, dia pun bagi orang calonkan yang betul jugalah Cik Radin at least kita dapatlah sama-sama manfaat daripada sesi perkongsian pagi ni. So saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Kita tak ambil gambar no. Saya sempat screenshot ni. Ada sempat. Okay.
Harum manis pun, harum manis. Aduh, harum manis. Orang Faizal ada banyak kebun yang kita tengok. Kena post ke sini ni. Tak, dengar cerita Unimap bukan ada business model yang harum manis tu ke? Oh. Ya tu kena tanya Dr. Rozizam tu. Ada. Dia otai abang.